seperti biasa dengan bacaan doa, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sesungguhnya dengan izin dan limpah kurnianya kita dipertemukan sekali lagi. Alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya dan untuk yang kesekian tahunnya. Sedar pejam celik dah 7-8 tahun sebenarnya kelas kita ni berjalan. Alhamdulillah. Satu lagi nikmat yang wajib kita syukuri ialah nikmat istiqamah. Kita dapat bertahan berada di sini sehingga sahabat-sahabat kita seorang demi seorang pergi meninggalkan dunia ini. Dan mudah-mudahan apabila tiba masa kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam keadaan husnul khatimah dan berada dalam keadaan jihad mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu sentiasa ada di hati kita. Bila-bila masa malaikat maut datang menjemput kita, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka yang terpilih sebagai ahlul jannah, insya-Allah, beroleh keampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Bukanlah bermakna apabila kita meminta untuk menjadi ahli syurga itu maka kita sunyi daripada dosa. Tidak, kita sedar, kita akui, kita ulang berkali-kali sesungguhnya kita ini dhaif, fakir, lemah, sentiasa melakukan dosa, tetapi kita sentiasa berusaha untuk bertaubat kepada Allah SWT. Jadi salah satu daripada usaha kita ialah dengan membaca buku dosa-dosa akhir zaman supaya kita boleh mengenali apakah itu dosa, bagaimanakah menjauhkan diri daripada dosa dan mencari kekuatan daripada Allah SWT. Moga kita sentiasa dilindungi oleh Allah daripada terjebak dalam dosa-dosa besar terutamanya, dan mudah-mudahan kita semua beroleh keampunan Allah atas dosa-dosa kecil yang kita tidak sunyi daripada melakukannya. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung ke muka surat yang ke-26, sambungan daripada pertemuan kita yang lalu pada bulan 6. Sekarang ni bulan 7. Jadi pada pertemuan yang lalu kita dah mulakan sedikit tajuk dosa memiskinkan daripada bab yang kedua, muka surat 25. Hari ini kita akan sambung muka surat yang ke-26, tapi saya suka ulang kaji sikit supaya kita dapat sambungannya. Jadi kenapa kita katakan dosa itu memiskinkan? Kerana perbuatan dosa itu akan mengikis dan mengurangkan pahala seorang manusia. Sehingga kan pahala yang kita ibaratkan sebagai kekayaan. Kenapa? Kerana ialah bekalan di akhirat kelak. Bekalan yang akan membantu kita apabila dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan memberatkan timbangan amal soleh dan amal baik kita agar melayakkan kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, mengharapkan amal baik semata-mata untuk memperoleh syurga Allah juga adalah sesuatu yang mustahil. Kerana manusia itu tidak sembunyi daripada melakukan dosa. Maka dosa apabila berulang-ulang kali dilakukan, tidak pernah dipohon keampunan kepada Allah SWT. Ini isu dia yang paling penting ya. Dosa dilakukan memang manusia lalai, alpa, lupa, boleh melakukan dosa berulang-ulang, tetapi sentiasa bertaubat kepada Allah SWT. Sentiasa mengharap keampunan dan sentiasa mengharap agar Allah memberikan kepada kita taubat nasuha, iaitu taubat yang diiringi dengan keazaman, pertolongan, bantuan Allah agar tidak diulangi dosa tersebut. Maka dengan itu akan terhapuslah timbangan dosa itu tadi. Tetapi apabila dosa itu dibiarkan, kita sedar pada suatu masa kemudian kita tiba-tiba teringat, ya Allah, itu berdosa sebenarnya, lalu kita biarkan dosa itu begitu sahaja, maka timbangan catatan dosa-dosa itu kelak akan memiskinkan kita di akhirat. Itu yang kita tak nak. Itu yang kita tak nak. Jadi once kita sedar ada dosa yang kita buat, ada kesilapan di masa lalu,
mungkin atas kejahilan, mungkin atas kelalaian, ataupun atas nafsu syahwat yang sukar dikawal. Apakan daya, manusia memang ada nafsu. Manusia memang ada nafsu. Allah anugerahkan nafsu itu sebagai suatu nikmat, tetapi juga sebagai suatu ujian. Tanpa nafsu tiadalah nikmat. Kan tanpa nafsu tiada hajat, tiada hasrat, kita tak nak apa-apa. Jadi macam apa? Malaikat. Tapi adanya nafsu membawa nikmat, dan adanya nafsu menjadi ujian, dan adanya nafsu juga kenapa? Supaya manusia itu ada motivasi untuk berbuat baik walaupun banyak cabarannya. Kerana dia tahu buat baik ada pahala, ada syurga. Jadi kalau dia tak ada apa-apa hajat, apa-apa, neutral aja, life goes on macam kapas di udara. Angin tiup ke sana, dia pergi kanan. Angin tiup ke kiri, dia pun ikut ke kiri. Dia tidak ada hala tuju. Tetapi manusia dengan nafsu yang dibekalkan pada diri dia, dia ada hajat, dia ada kehendak, dan dia ada keinginan. Dan keinginan yang paling suci, murni, paling tinggi ialah memperolehi keampunan Allah, redanya dan syurganya. Jadi dengan itulah kita memotivasikan diri kita. Yang aspek lain bagaimana nafsu memotivasikan diri kita, ialah kita tahu kita sukakan benda, kita tahu kita suka harta, betul? Kita pun suka perhiasan, suka permaidani, kan? Kita memang suka permaidani. Kalau manusia ni tak ada nafsu pada permaidani, surau tak tukar surat, tak tukar kapet, betul? Tapi kerana nafsu kita pada indahnya permaidani, seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, memang Allah sebut antara nikmat-nikmat syurga itu ialah permaidani indah yang dihamparkan. Kenapa? Sebab kita semua suka permaidani. Betul tak? Kalau ada yang kata, rumah saya tak ada permaidani, Ustazah, sebab alergi. Ada sebab lain tak? Kalau tak alergi, memang nak permaidani tu. Jadi subhanallah, memang Allah berikan nafsu ini sebagai nikmat dorongan. Jadi kita nak, Allah dunia ni saya tak boleh pasang permaidani, alergi, batuk, asma, lain sebagainya. Mudah-mudahan di syurga nanti saya dapat permaidani Allah SWT. Betul tak? Dia akan jadi motivasi pada diri kita, semangat pada diri kita. Kan ada benda-benda yang kita suka di dunia ni kita tak boleh dapat, kita tak boleh buat sebab kita tahu itu dosa. Betul kan? Jadi bila kita fikirkan macam tu, kita ingin benda tu tapi kita tak dapat, lalu kita teringat janji Allah di syurga kelak, kamu akan dapat apa yang kamu hajati. Macam tu sekali. Nak buah datang ke kita. Tak payah pergi kedai cari buah, kadang cari nampak cantik, mahal, tiba-tiba beli masam. Betul kan? Jadi kita sedih, alah masa pula buah ni. Tak apalah, di syurga nanti ada buah-buahan yang manis, Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Nampak tak nafsu tu menjadi motivasi. Jadi di sinilah macam mana kita himpunkan semangat kita, himpunkan usaha kita, supaya kita ni bersungguh-sungguh dapat memperbanyakkan amal saleh kita, dan juga bersungguh-sungguh menjauhkan diri daripada dosa, dan dalam masa yang sama bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya setiap dosa yang terbuat itu terhapus. Maka ia tidak akan memiskinkan kita di akhirat kelak, insya-Allah. Itu sebagai mukadimahnya. Jadi kita tengok balik peringkat pertama, nak ingatkan balik diri kita ni, sifat insan yang terakhir ialah faqir. Disebut dalam bahasa Arab guna qaf, faqir. Bahasa Melayunya jadi K, sebab slang kita lah fakir. Fakir ni maksudnya apa? Memerlukan, dia berhajat. Sebab tu sebut fakir miskin. Sebab orang miskin ni dia perlu dan berhajat kepada wang, kepada bantuan, kepada makanan, kepada sokongan. Jadi manusia ni tidak membawa dan mempunyai apa-apa pun sewaktu kelahirannya. Bertelanjang bulat dengan tangan kosong. Betul tak? Ada bayi lahir-lahir bawa seketul emas? Tak ada. Memang tangan kosong, zero, tak ada apa-apa. Fakirnya kita. Begitu jugalah sewaktu kembalinya kelak. Bila kita mati nanti, yang masuk dalam kubur apa dia? Tak ada apa-apa juga, kain kapan semata-mata. Nanti bila dibangkitkan di hari mahsyar, apa yang ada dengan kita? Tak ada apa-apa juga. Padahal di hari mahsyar tu hari yang paling chaos sekali, hari yang paling huru-hara sekali. Sebab apa? Bayangkan kita traffic jam pun dah boleh sakit mental. Tu masuk dalam surat khabar kan? Traffic jam penyebab sakit mental. Sebab manusia berhimpun, kereta penuh atas jalan raya. Orang beli kereta masa Covid sebab kereta harga murah.
Tiba-tiba bila endemik, semua kereta keluar, kita pun terkejut. Ya Allah, hari-hari jam. Kan? Betul. Dah rasa huru-hara, dah sakit mental. Cuba bayangkan di hari mahsyar nanti, semua manusia dibangkitkan serentak di hadapan Allah SWT tanpa apa-apa bekalan, melainkan amal soleh mereka. Jadi di situ betapa kita fakir nanti. Fakir kita di dunia ni begini, di akhirat lagi-lagilah kita fakir kepada perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada apa-apa pun di tangan kita. Kalau sekarang kita nak cari jalan, bawa kereta, guna Waze, guna GPS, guna Google Map, betul? Kita nak jumpa jalan supaya tak sesat. Di mahsyar kelak, dalam keadaan semua manusia hidup serentak, huru-hara begitu, kita nak menuju ke mahkamah Allah, ada Waze ke? Boleh tolong tunjuk jalan? Tak ada. Nak tahu di mana mahkamah Allah tu nanti, macam mana nak tahu tu? Dengan iman sahaja. Sebab itu digambarkan orang yang dibangkitkan di mahsyar kelak, ada yang nanti bangun jalan sengit sebelah. Sengit sebelah. Sebab apa dia sengit sebelah? Macam tadi saya jalan tu lah. Sakit kaki. Jadi kenapa dia sengit sebelah? Sebab di dunia ini dia tidak berlaku adil. Especially kalau poligami. Itu hadis Nabi lah tau. Jadi lelaki yang ada isterinya lebih dari satu, dia berlaku tidak adil pada isteri-isterinya. Di akhirat kelak akan dibangkitkan, bahunya sengit sebelah. Jangan buat lawak hadis ni. Cuba bayangkan bila jalan sengit pun ada hairan. Kan tadi pakat tanya saya kenapa Ustazah. Betul? Bayangkanlah di akhirat jalan sengit-sengit gitu. Tapi tak ada orang tanya dah masa tu. Sebab semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Tapi betapa susahnya keadaan nak jalan ke mahkamah Allah jalan begitu. Ya Allah ya Rabbi, takutnya. Astaghfirullahaladzim. Istighfar. Jangan main-main. Orang beriman kalau dia beri teguran berlaku adil dalam poligami, jangan pelekeh teguran tersebut. Ambil berat. Kita bimbang di akhirat kelak ni teguran kasih sayang, nasihat kasih sayang, supaya di akhirat kelak kita selamat. Ada lagi yang dibangkitkan di akhirat kelak dalam keadaan seperti orang yang dirasuk syaitan. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Mereka yang makan riba ketika di dunia ini. Dan dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir daripada hadis Nabi SAW bahawa riba yang dimaksudkan di sini adalah pemakan riba, penjual ribanya tu, penulis urusan surat janji riba tu, penulis tu. Maknanya kalau zaman sekarang ni transaksi bank kita, kalau konvensional, maknanya kita tak ikut transaksi perbankan Islam, ada riba di situ. Yang kita hanya kena, yang offer pada kita produk tu kena, yang tuliskan agreement kita sign tu pun kena juga. Semuanya alladzina yakuluna riba, masuk dalam golongan mereka yang makan dan terlibat dalam riba. Apa jadi pada mereka? La yaqumuna, mereka tidak akan dibangkitkan di akhirat kelak illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, kecuali seperti mereka yang bangkit ketika mereka itu dirasuk oleh syaitan atau terkena masu syaitan. Kan Nabi Ayub dalam doa dia kan, dia kata Rabbi inni massaniyadh-dhurru, Tuhanku, aku telah pun disentuh oleh kemudaratan. Mas di situ sentuhan kemudaratan syaitan. Kan Nabi Ayub diganggu oleh syaitan. Tahu kan kisah dia kan? Sampai jadi sakit pelik kan? Sakit tak sembuh-sembuh bertahun-tahun, hilang segala hartanya, meninggal semua anaknya. Betul? Jadi penyakit yang sangat pelik akibat daripada serangan syaitan. Syaitan minta izin pada Allah nak uji, kata Nabi Ayub ni, kononnya taat beribadah kepada Allah hanya ketika dia senang-lenang kaya je. Cuba uji dia bagi susah, tengok. Kan Allah izinkan. Maka syaitan buat emas dekat Nabi Ayub. Itulah dia al-mas tu. Pernah dengar kan penyakit al-mas? Itu satu penyakit daripada syaitan. Okey. Jadi nanti kembali kepada kama yatakhabbathu syaitanu minal mas. Jadi orang yang makan riba ni dibangkitkan seperti orang yang terkena al-masu syaitan, dirasuk oleh syaitan. Pernah dengar, pernah tengok orang kena rasuk? Pernah? Pernah ya. Kalau tak pernah tengok YouTube lah. Macam histeria lah. Macam histeria. Sebab dia kena rasuk, dia di luar kawalan dirinya sendiri. Ada histeria memang penyakit sakit histeria lain, psikologi ke kan, tekanan ke, pressure sangat dia jadi menjerit-jerit di luar kawalan. Tapi ada juga yang memang datang daripada gangguan-gangguan yang tidak nampak. Jadi itu disebut sebagai yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bayangkan orang histeria dibangkitkan di hari mahsyar kelak. Dia nak cari jalan macam mana?
Dia tak sedar diri, dia tak nampak depan belakang kanan kiri, dia meraung-raung, melolong. Jauh lagi lah nak menuju mahkamah Allah SWT. Puan-puan, ayat riba ni peringatan untuk orang beriman. Ni tak cerita lagi orang kafir dibangkitkan macam mana. Ini baru cerita orang-orang yang makan riba. Dah dahsyatnya macam tu. Jadi janganlah kita terlibat dalam riba. Ni peringatan ni, tegas ni. Kalau tak nak bangun di akhirat melolong-lolong macam tu, jangan terlibat dengan riba. Hentikan segala urusan riba kita. Siapa lagi ada akaun dalam bank konvensional, tutup, tukar, pergi perbankan Islam. Banyaklah perbankan Islam. Tak rugi masuk akaun perbankan Islam, tak rugi langsung. Kan? Kalau nak compare dengan yang konvensional. Bahkan dalam musim Covid ni, ada perkara-perkara yang diperkenalkan oleh Islamic banking tu lebih baik lagi, dan akhirnya diikuti oleh konvensional. Cuba bayangkan kalau umat Islam di Malaysia ni 60% umat Islam Malaysia ni semua sokong Islamic banking, insya-Allah boleh tutup dah konvensional. Selamat dah kita semua. Betul. Jadi bila umat Islam jauh pada riba, datang keberkatan. Datang keberkatan. Itu yang kita nak kena faham ya. Kenapa Turki sekarang diserang ekonominya sampai inflasi dia dahsyat. Tolong faham ya. Erdogan mempunyai perancangan untuk menghapuskan riba. Tengok nanti. Dulu Erdogan lah orang pertama yang membangkitkan ekonomi Turki sampai terhebat dalam sejarah dia. Dan sekarang ekonomi tengah jatuh. Jangan marah dia. Dia ada perancangan tu. Dia tahu tu apa yang dia buat. Nanti kalau mereka bebas daripada riba, tengoklah nanti dalam dunia ni negara mana yang paling aman nanti. Makmur adalah negara yang bebas daripada riba. Percayalah. Sebab apa? Itu janji Allah SWT. Jadi saya nak pesan betul-betul ni, selagi hayat di kandung badan, jangan tangguh-tangguh urusan kita. Tukar, jangan ada urusan riba sama sekali. Jangan ada sama sekali. Credit card, kalau ada, tukar yang Islamic banking credit card. Alhamdulillah dah ada alternatif. Bukan macam zaman dulu. Dulu tak ada kredit Islamic banking, tak ada. Kan? Sekarang dah ada. KWSP, siapa lagi? EPF, KWSP, tukar yang syariah. Jangan buat tak tahu lah. Syariah yang bukan syariah tu, dia melabur di mana? Jangan buat tak tahu. Dia masuk dalam syarikat-syarikat perjudian. Na'udzubillahi min zalik. Astagfirullahaladzim. Istighfar kita, istighfar. Kalaulah duit yang ada tu boleh bercakap, bagi tahu kita, wahai cik tuan, wahai cik puan, saya dilaburkan ke syarikat judi, saya dilaburkan ke syarikat arak. Tak terkejut kita. Tapi duit tu tak boleh bercakap. Dia duduk angka je kat situ. Tapi sekarang ni dah tukar, alhamdulillah. Malaysia ni, ya Allah, rahmat Allah lah. Kita boleh offer pula KWSP syariah. Siapa duk simpan lagi dalam KWSP biasa tu, balik terus tukar. Dekat je KWSP ni. Dekat sangat-sangat. Dan tak berapa crowded pun KWSP kita ni. Bertuah kita. Ya, alhamdulillah. Tak payah queue panjang-panjang sangat. Queue panjang pun banyak counter. Sekejap je. Kan? Tukar. Ya, tukar. Selagi hayat dikandung badan. Ni ambil amanah ni. Saudara pesan, masuk nanti alam akhirat, semua jadi saksi. Malaikat pun jadi saksi. Saudara Allah dah pesan di surau ni, kena pastikan jangan ada transaksi riba dalam kehidupan kita. Kalau ada riba sikit-sikit je, saudara, sikit-sikit je okey. Nak ke sikit-sikit histeria? Nak ke bangun histeria sikit-sikit? Allahu Akbar. Kalau boleh histeria tu tak nak langsung kita di akhirat, di mahsyar kelak. Kita nak menghadap kepayahan mahsyar pun dah cukup mencabar. Ini pula nak handle histeria kita. Ya Allah, jangan main-main. Jangan main-main. Okey. Baik, kita teruskan. Sewaktu hidupnya, apa yang dikejari terus laju lari meninggalkannya, malah apa yang diperoleh memusnahkan hidupnya. Sama ada dengan menjadikan lebih tamak haloba, bakhil, pentingkan diri, hasad dan iri hati, ataupun mendedahkannya kepada bahaya iri hati dan hasad dengki pesaingnya. Ini poin yang kita pernah cerita dahulu tentang dosa hasad dengki. Ini masih perenggan pertama nak habiskan ni. Ingat tak, dosa hasad dengki itu sangat merugikan, sangat menyakitkan. Orang yang hasad ni dia payah. Orang lain dapat nikmat, gembira, senyum, bersyukur. Kita yang tengok pula jadi sedih, marah, jadi sempit pula dada kita. Allah, rugi. Itulah dia dosa yang memiskinkan. Ya, dosa hasad dengki. Tapi manusia ni pula, dari segi nafsu syahwatnya memang ada hasad. Nak buat macam mana tu, Ustazah? Naturally ada ni, Ustazah. Gitulah ya.
Itu sebenarnya pada bahagian nafsu syahwat kita. Sebab apa dia ada? Sebab kita pun menginginkan nikmat itu juga. Nafsu syahwat kan suka nikmat. Kita tengok orang tu dapat nikmat tu, kita nak juga nikmat tu. Masalah masuk hasad dengki ni bila mana kita sedari kita tak mampu nak memperoleh nikmat itu, maka masuklah hasad dengki. Itu dipupuk oleh bisikan juga daripada syaitan. Jadi bila ada rasa nak hasad dengki je, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya dah ajar dulu. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kita minta Allah jauhi kita daripada kehadiran syaitan yang memanipulasikan perasaan hasad dalam hati kita. Dia sesungguhnya memiskinkan. Kita elok-elok baru solat duha, buka tingkap dengar bunyi gelentang-gelentung, oh lori IKEA datang. Pergi rumah sebelah. Kan? Elok-elok dah solat duha ni. Dapat pahala ni. Tiba-tiba tengok orang tu buat turun perabot baru. Aduh, terasa sesuatu di hati ini. Hasad dan dengki. Habis pahala. Kan? Dikikisnya pahala yang kita baru buat ibadah sekejap tadi. Rugi. Jadi bila kita tengok benda yang menyentuh perasaan kita ni, tak kira apa pula, perasaan gembira ke, kagum ke, kan, sedih ke, sebut nama Allah. Itu tanda kita mengembalikannya kepada Allah. Bila nampak orang lain dapat nikmat, apa yang kita nak sebut? Orang lain dapat nikmat ni, istighfar ke? Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Jadi kan doa tu kita doa kat dia. Oh, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah dia dapat perabot baru. Bila kita doa pada dia, dia menjadi doa pada hati kita juga. Hati kita pun rasa sejuk. Alhamdulillah, jiran saya dah dapat perabot baru. Lama dah dia tak tukar tu. Nampak? Nanti fikiran-fikiran baik akan datang. Jadi dengan cara macam tu, kita mengkayakan diri kita dengan pahala. Itu satu peringatan. Jadi ini fitrah manusia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 21. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu dicipta suka, resah, gelisah. Itu sebahagian fitrah kita lagi. Ini semua nak kenal fitrah ni. Dan bila kita kenal diri kita, kita tahulah nak manage macam mana. Macam mana manusia ni halu'a, suka, resah, gelisah ni maksud dia macam mana? Idza massahu syarru jazua. Apabila ia disentuh ataupun diuji dengan kepayahan, dia cepat rasa jazak, dia rasa sempit dada, rasa gelisah, rasa tak tenteram. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi bila diberikan kebaikan nikmat pula, dia jadi tiba-tiba bakhil. Itu manusia. Itu fitrah manusia. Jadi ujian tu datang pada dua-duanya. Satu, sabar ketika dia ditimpa kesusahan supaya tidak resah gelisah sehingga menimbulkan depresi dan lain sebagainya. Yang kedua ialah apabila diberikan kesenangan, jangan lupa nikmat Allah lalu teruskan melakukan kebaikan. Itulah dia. Jadi bila Allah yang explain pada kita tentang fitrah kita ni, bermakna Allah tu paling tahu tentang diri kita. Sama seperti manual komputer yang kita gunakan, manual handphone yang kita baca. Mereka menghasilkan manual berdasarkan produk mereka. Jadi handphone apa yang kita pakai sekarang ni, depan saya ni iPhone. Jadi kalau iPhone, maka kita akan ikut apa yang syarikat iPhone bagi kita panduan. Macam mana nak guna iPhone, kita ikut yang tu. Kan kalau ada troubleshoot ke apa ke, kita rujuk pada panduan iPhone. Sebab iPhone lebih tahu apa yang komponen produk dia. Kita tak boleh gunakan produk lain Samsung ke untuk kita apply di iPhone. Samalah ni Al-Quran, bila Allah cerita fitrah kita, kita tak boleh tolak. Kita tak boleh kata tak betul, tak betul, saya bukan begini, saya bagus. Tak boleh. Kita tak boleh tolak. Sebab hakikatnya Allah yang cipta kita, Allah kenal kita. Sebenarnya Allah sedang bagikan kita manual supaya kita tahu mengurus diri kita. Okey? Baik, kita teruskan. Jadi untuk mengatasi sifat manusia yang suka manu'a ni, wa idza massahul khairu manu'a, bila dia ada rezeki dia kedekut, bila dia ada kesenangan dia tak nak share dengan orang, kan? Macam mana nak atasi? Caranya ialah apabila Allah wajibkan zakat. Allah wajibkan zakat. Zakat walaupun nampak macam setahun sekali je, tapi bukan senang juga nak keluar tu, kan? Tiba-tiba kena zakat simpanan emas. Allah, terkejut tengok. Yang masa simpan emas tu dia tak perasan dia simpan banyak.
Bila time nak keluar zakat tu baru dia terasa menggigil tangan. Kenapa banyak sangat ni? Sebenarnya dia tak banyak kalau di compare dengan apa yang kita ada. Betul tak? Apalagi orang yang bertani, bercucuk tanam, zakatnya lagi besar. Sebab tanaman dia tu bergantung penuh kepada rezeki Allah SWT. Walaupun dia bagi baja ke, dia siram ke, sebenarnya dia bergantung penuh pada takdir Allah SWT. Sebab kalau disiram dengan bagi baja, Allah datangkan bencana pun, habis musnah semuanya. Betul, bagilah produk A ke produk nombor 1 ke, kualiti terbaik ke, kalau Allah tak izinkan dia tumbuh, takkan tumbuh. Maka dia takkan dapat hasilnya tu. Sebab itu dia punya zakat tinggi. Kan? Pendapatan dia tinggi, zakatnya juga tinggi. Masa tu kadang-kadang rasa menggigil nak bayar. Kan? Saya tahulah saya orang kampung. Kampung saya ni banyaklah pertanian, sawah, padi, harum manis. Harum manis lagi lah manis zakat dia. Lagilah manis nak keluar ya. Kan? Sebab sekilo RM25, sekilo kan berpuluh-puluh ringgit. Allah. Tapi memang manis perempuan, memang sedap. Memang sedap. Kan nak teringat-ingat manis dia tu kan. Kita makan tu, ya Allah, manis sampai ke otak ni. Boleh terasa. Jadi ujian balik pada diri manusia tu supaya wa idza masahul khairu manu'a tu kita lawan. Dapat duit zakat terus bayar, maka dia akan mendidik hati kita, lawan syahwat kita. Semua proses lawan ni walaupun nampak susah dan menyakitkan, nampak susah lah keluar berapa ratus daripada dompet ni, menyakitkan ni, boleh beli berapa kilo beras ni, tetapi hakikatnya ianya mengundang keberkatan, keredaan. Dan rasanya di mana? Nak rasa, Ustazah saya sebut berkat reda, nak rasa kat mana? Rasanya ialah pada kebahagiaan. Rasanya ialah pada kenikmatan. Ya, kenikmatan. Kadang-kadang kedekut ni boleh muhasabah lah, puan-puan masing-masing boleh muhasabah lah. Kadang hari Jumaat ni kita tahu hari banyak pahala bersedekah, tapi tiba-tiba rasa kedekut nak bersedekah. Kadang-kadang lah kan, tiba-tiba kedekut 2-3 Jumaat tak ada sedekah, pop datang penyakit, terus beli ubat RM400 melayang. Betul tak? Kan? Maknanya masa tu muhasabah balik, ya Allah, dah agaknya dah banyak hari dah aku kedekut ni. Mesej datang minta sedekah, aku tak bagi apa ni. Sekali keluar RM400 terus, padahal kalau sedekah RM50 je bagi. Sekali sedekah RM50 je. Tapi bila kedekut berapa minggu Allah bagi nikmat macam-macam tak sedekah, tak terus tariknya RM400 beli ubat saja. Aduh ya Rabbi. Itu adalah tanda kasih sayang Allah SWT. Nampak tak? Terasa tak keluar duit RM400 nak beli ubat? Terasa. Tapi di situ adalah didikan supaya wa idza massahul khairu manu'a tu jangan ada pada diri kita. Betul. Dan itulah tips yang Imam Ghazali bagi. Imam Ghazali kata, nak lawan suatu penyakit buruk ni, buat perkara yang berlawanan dengan dia. Paksa. Jadi kalau sedekah ni kan, kita kata nak keluar RM1 tu senang. Betul, senang. Keluar RM5 pun kalau takat orang surah jemaah ni tak ada apalah, sebelah mata je. Bila nak keluar yang merah tu macam mana? Kan? Apa lagi nak keluar yang hijau RM50 tu? Yang tu macam mana? Jingga pula yang 100 tu. Apa perasaan yang ada di hati kita? Okey, di sinilah Imam Ghazali ajar kita, kalau kita ada niat nak kikis bakhil daripada diri kita, maka kita paksakan diri keluarkan sedekah mengikut amount yang kita bakhil. Maknanya gini, kalau puan-puan biasa sangat keluar RM50, puan tak bakhil, cuba tengok mana duit note yang puan rasa bakhil. Bakhil kat mana? Nak tahu bakhil macam mana Ustazah? Macam ni, pegang jantung, keluarkan duit tu. Mana tabung tadi kan? Okey, lepas tu cuba masukkan duit tu dalam tabung. Masa nak masuk tu ada tak jantung tu berdebar aja sikit? Kalau tak ada, maknanya bukan itu bakhil kita, tu tak bakhil lagi tu. Keluarkan yang lebih besar lagi. Macam tu. Itu cara dia. Jadi bila kita dah mula rasa jantung tu berdebar, oh ni maknanya berat lah ni nak bagi duit ni. Itu cara kita nak kikis bakhil. Niat, ya Allah, aku nak kikis diri bakhil daripada hatiku, ya Allah, aku sedekahkan duit warna purple ini. Bubuh dalam tabung, jangan buka balik.
tabung ni boleh buka balik kan. Tabung surau ni boleh buka balik. Jangan buka balik. Tolak terus tabung tu jauh-jauh, jangan tengok dah. Itu cara dia. Buatlah beberapa kali, 2, 3, 4 kali, nanti dah tak jadi bakhil lah untuk duit warna jingga tu. Tapi ni nak mula step by step ni. Step by step. Kalau kita dah biasa biru, hijau tu dah berdebar, maknanya kat hijau RM5 tu dah mula bakhil lah tu. Kalau kat situ kita mula, maknanya kat situ lah kita latih dulu kita warna hijau tu. RM5 dulu. RM5 dulu. Latih 2, 3, 4 kali, lama-lama hilang dah perasaan tu kan. Lepas hilang perasaan tu, baru dan upgrade pada merah pula. Sebenarnya duit tu akan bertambah. Sebenarnya duit tu akan bertambah. Tapi ujian nafsu syahwat ni, ya Allah, payah betul. Susah nak lawan kan. Sebab kita letak duit RM50, kita bayangkan tudung Aryani kan, pop masuk ke tabung, melayang tudung selai. Itu contoh. Contoh maknanya itulah cara kita nak didik hati kita. InsyaAllah. Saya sebut-sebut ni pun untuk didik hati diri sendirilah juga ni. Okey, kita tengok pula muka surat 26. Kita sambung supaya kita nampak ya kesinambungan daripada pertemuan yang lepas. Kalau kita tengok hadis riwayat Ahmad di tengah-tengah muka surat tu pada selepas perenggan yang pertama ya. Seorang hamba dicegah daripada rezeki akibat dosa yang diperbuatnya. Itu pun satu lagi. Satu lagi ialah kadang-kadang rezeki yang sepatutnya sampai tu tersekat-sekat. Tersekat-sekat tanpa kita jangka ataupun tanpa sebab yang munasabah. Jadi di situ kita tengok balik kenapa rezeki tersekat ni. Jangan disalahkan takdir. Jangan disalahkan qada dan qadar Allah pula. Kan? Sebenarnya hadis Nabi menggambarkan rupa-rupanya ada kemungkinan ada dosa yang kita buat, terlupa nak minta ampun pada Allah SWT kan. Jadi sangkut dosa tu kat situ. Selagi Allah tak ampunkan melalui lafaz istighfar kita ni, Allah cuba juga ampunkan melalui sekatan-sekatan rezeki. Betul tak? Allahu Akbar. Sangat betul. Sangat betul. Perhatikanlah apa yang terjadi pada diri kita, pada keluarga kita. Tak mesti rezeki ni rezeki duit. Kadang-kadang rezeki kejayaan. Betul? Dalam bentuk lain, rezeki kebahagiaan, macam-macam lah Allah bagi. Ujian semua itu ya, kadang-kadang, dan kita boleh lihat mungkin itu sebagai asbab untuk kafaratuz dzunub, untuk pengampunan dosa kita. Tujuan dia apa? Supaya kita dibangkitkan di akhirat kelak tidak bawa carry banyak sangat zunub. Kan? Kita tak bawa beban-beban dosa berlonggok-longgok sampai takut-takut tak dapat masuk syurga. Itulah dia Allah SWT tu kasihnya pada kita. Sehingga kan juga disebutkan sakitnya sakaratul maut tu, amat sakit tu, tujuan dia apa? Nak cuci dosa. Kita mudah je sebut sakit cuci dosa, sakit ni kafarah, senang sebut di lidah. Tapi masa nak menghadapi tu, masa nak melalui kesakitan tu, Allahu Rabbi. Jadi kita semua ni masing-masing adalah sakit masing-masing. Jadi lepas ni nikmatilah kesakitan itu. Anggaplah dia sebagai suatu proses penyucian dosa. Sakit pun sakitlah, datang jugalah surau. Maka ubat tak sakit, urut sikit kaki, jalan dan juga ke surau. Sebab rasa nikmat Allah adalah dosa-dosa aku buat ni, Allah ampunkan. Redah juga. Jangan pula jadi sebab sakitlah saya cancel kelas hari ni. Nak jalan pun terenjut-enjut. Sebenarnya kenapa masalah jalan terenjut-enjut? Boleh jalan lagi, jalanlah. Kan? Orang nak tengoklah tak apa. Itulah hakikat dia. Sakit nak buat macam mana? Kan? Rasa seronok. Alhamdulillah. Mungkin tak sedar apa dosa yang dibuat. Manusia kan. Nikmatlah balik. Akhirnya dosa itu menjadi nikmat. Satu lagi perempuan, nikmat dosa ni apa? Nikmat sakit ni apa? Dosa menjadi nikmat pula dah. Sakit menjadi nikmat sebagai pengampun dosa. Satu lagi nikmat dia macam mana? Kata dalam Risalah Nur, Imam Sa'id Nursi ada bagi satu tips, best juga tips ni. Bila kita sakit, kita akan rasa tempoh tu panjang. Betul tak? Sebab duk sakit, menderita kan? Bila kita sihat, kita rasa pejam-celik, masa berlalu dengan cepat. Kan? Lain kan? Sekejap je pergi.
Jadi bila kita sakit, masa tu panjang. Biasanya bila masa panjang ni kita buat apa? Masa yang panjang ni, kita tengah sakit ni, kan? Sakit ni. Ingat pada Allah. Ya Allah, aku sakit, ya Allah. Betul tak? Sebut nama Allah, ya Allah. Sebutkanlah, ya Allah. Pedih betul ni. Derita rasanya ni, ya Allah. Panjang masa. Ada orang sakit kanser darah. Sakit dia kronik. Memang doktor-doktor yang jumpa dia pun memang cakap, kronik dia ni. Tapi dia boleh duduk diam je elok. Dia buat apa? Saya duduk follow Facebook dia. Saya baca, dia curahkan segala perasaan fikiran dia dalam Facebook dia. Bagaimana dia mengingati Allah ketika berhadapan dengan kesakitan yang luar biasa. Sepanjang sebulan dia di hospital tu, tiap-tiap hari dia akan update. Tiap-tiap hari saya baca. Sebab apa? Tiap kali baca saya rasa dekat dengan Allah SWT. Sebab dia tu sendiri tengah merasa dekat dengan Allah SWT kerana kesakitan yang dialaminya. Dia muhasabah balik masa lalu dia. Dia cerita balik dulu-dulu banyak lalai. Solat pun lewat. Kan? Sebab rasa sihat. Tak apalah, kejap lagi lah. Panjang lagi Zuhur ni, kan? Solat pun tangguh-tangguh. Lewat-lewat. Tiba makan pun ikut suka je. Apa yang sedap-sedap di redahnya. Especially junk food lah paling sedap. Kan? Tapi tiba-tiba bila Allah tarik kesihatan tu, dia kerja sampai malam ni. Duduk kat office tak balik-balik sampai malam. Seronok bekerja. Bila Allah berikan dia kesakitan, akhirnya dia hanya boleh duduk saja di hospital. Baring duduk. Masa itulah dia ingat Allah. Dia tulis panjang lebar bagaimana dia merasa Allah tu kasih pada dia, sayang pada dia. Allah berikan perhatian penuh pada dia dengan memberikan kesakitan itu. Akhirnya masa dia sepanjang masa berzikir, berdoa, beribadah, membaca Al-Quran dan salat. Dia rasa nikmat. Bila dia rasa nikmat, dia share pula nikmat dia dalam Facebook. Kita yang baca ramai-ramai ni pun rasa insaf. Dapat banyak pahala dia. Follower jadi ramai tiba-tiba. Sedangkan masa dia sihat, dia sibuk kerja, tak ada sangat follow dia. Kan? Tak ada orang baca sangat. Sebab sharing biasa-biasalah dalam Facebook biasa. Ambil cerita gambar, cerita berjalan, cerita beraya. Tapi bila dia sakit, rupa-rupanya ramai orang insaf dengan kesakitan dia. Allah angkat darjatnya terlalu tinggi di sisi Allah di saat akhir hayatnya. Masih muda ni, masih muda, anak kecil-kecil. Ketika dia meninggal, wajahnya kelihatan cantik, Masya Allah. Bibirnya merah delima. Baru saya faham apa maksud merah delima. Rupanya merah yang delima ni, dia merah dari dalam. Masa tak? Lipstick pun takkan sama dengan merah delima, kan? Jadi patutlah disebut bibir cantik seperti merah delima. Cantik dari dalam. Padahal masa hidupnya dia tak ada merah begitu pun bibirnya. Tapi tanda dia syahid. Syahid berhadapan dengan sakit yang kronik. Allah ampunkan dosa dia. Dia kelihatan cantik. Ingatkan saya seorang. Dia nampak saya cakap seorang-seorang lelaki, cantiknya dia, kan? Rupanya lepas dia selamat dimakamkan, orang lain pun sebut, cantik dia tadi, cantik dia tadi, berseri-seri ya. Masa hidupnya tak ada orang cakap berseri-seri, tak ada orang cakap cantik. Tapi bila dia meninggal, cantik berseri-seri. Perempuan, lihat bagaimana kesakitan itu suatu nikmat. Masa menjadi panjang, maka kita merasa dekat dengan Allah SWT. Kan jadi nikmat rasa masa panjang. Bila masa pendek kita rasa apa? Allah cepatnya masa berlalu, kan kita rasa sedih sebab cepat sangat masa berlalu. Jadi datang lagi satu nikmat di sebalik kesakitan. Baik, Alhamdulillah. Okey, kita kaitkan tadi perenggan yang kedua, orang yang sentiasa merasa tidak cukup ini, hidupnya akan jauh daripada rasa bersyukur. Dia akan terus mengejar impian nafsunya. Nafsu itu sifat semula jadinya adalah tamak. Dia tidak akan pernah puas. Ibarat sabda Nabi SAW, andainya kita memiliki suatu lembah emas, maka kita akan inginkan 2 lembah emas dan begitulah seterusnya. Jadi hakikatnya kalau rasa kedekut tu, fikir-fikir sebenarnya bukan kita kedekut tu sebab kita tak ada duit. Sebenarnya manusia ni diberi duit banyak mana pun dia akan tetap ada bakhil. Maka sebab itu kita nak cuba lawan dan kikis bakhil tersebut dari masa ke semasa. Jadi wajibkan diri kita. Cara paling mudah, setiap Jumaat tu mesti sedekah. Sebab pahala pun banyak kat situ, kan. Itu sebenarnya pun tanda-tanda bakhil lah juga tu. Dia tunggu hari Jumaat baru nak sedekah. Sebab apa? Dia nak pahala banyak, tapi duit yang keluar sama juga banyak tu. Baik, sebenarnya banyak lagi pertimbangan Allah dalam pahala ni. Ini bukan sahaja pada hari Jumaat. Keikhlasan, betul kan? Pengorbanan, banyak mana kita korban, kita keluar tu semua dihitung oleh Allah SWT.
Okey, kita teruskan lagi pada perenggan bawahnya. Kesan lain dosa pada fizikal ialah Allah merampas nikmat kesihatan tubuh badan. Tu kesan ada melakukan dosa tapi dia tak juga masuk ke dalam syurga. Baik. Kita tengok pada perkataan Ibnu Qayyim pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana dinakalkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya, sesungguhnya perbuatan baik itu mendatangkan kecerahan pada wajah dan cahaya pada hati, kekuatan pada badan dan kecintaan makhluk. Sebaliknya, perbuatan buruk maksiat itu mengundang ketidakceriaan pada wajah, kegelapan di dalam kubur dan di dalam hati, kelemahan badan, sulitnya rezeki dan kebencian makhluk. Ya Allah ya Rabbi, banyaknya tips ni kan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita semua ini tergolong di kalangan manusia yang tidak mengundang kebencian makhluk, tidak lemah badannya. Biar lemah sikit-sikit, sakit sikit-sikit, kita tetap gagahkan diri juga insya-Allah, dan akhirnya kita mengundang keceriaan pada wajah kita, cahaya pada hati kita insya-Allah. Selain kesan dosa pada anggota tubuh, tengok perenggan bawah sekali tu, muka surat 26, masa atau umur pun akan menjadi tidak berkat akibat dosa dan maksiat. Maksiat kepada Allah merupakan sebab terhapusnya barakah rezeki dan umur. Jadi perempuan kalau nak umur panjang, apa Nabi ajar? Silaturahim. Orang yang tak buat benda ni, boleh bukan kita kata umur pendek tu maknanya dia banyak dosa, tak. Tapi kita nak kata keberkatan rezeki dan umur. Berkat, pendek tapi berkat, tak apa. Contoh Imam Nawawi, umur 40 tahun dah meninggal. Mudanya 40 tahun dah meninggal. Tapi kita boleh tengok hampir setiap surau dan masjid boleh jumpa kitab Imam Nawawi. Masya Allah, 40 tahun tak sempat kahwin. Nah, itu maknanya berkat usia. Betul. Berkat rezeki, muda tapi rezekinya melimpah ruah, amal solehnya banyak, sedekah-sedekahnya banyak, tiba-tiba diambil Allah SWT nyawanya. Tak tentu yang dia umur pendek ni darjat syurga dia lebih rendah pada orang yang umur panjang. Tak tentu. Yang tentunya, yang pastinya ialah keberkatan usia dan rezeki pada usia-usia yang diberikan oleh Allah SWT. Tapi itu tadi, kita ingat qada qadar Allah ni terikat, ada juga hubung kait dengan juzuk ikhtiari manusia, iaitu ikhtiar manusia. Itu disebut sebagai qadar mu'allaq, takdir Allah yang bergantung kepada ikhtiar manusia juga. Diberkait dengan ikhtiar manusia. Manusia berdoa, berusaha. Usaha, doa, tawakal. Betul? Jadi andainya tertulis di atas sana sepatutnya meninggal umur 30 tahun, tapi kita belajar hadis Nabi kata siapa nak panjang umur, panjangkan silaturahim. Okey, kita nak panjang umur, rajin silaturahim, rajin hubung tautkan ukhuwah sesama saudara mara. Yang terputus tu kita sambung-sambungkan, yang jauh tu kita dekat-dekatkan. Yang itu usaha kita, kemudian tambah dengan doa, Allah nampak berubah takdir umurnya. Itu namanya qadar mu'allaq, takdir yang berkait dengan ikhtiar manusia. Ada juga kalau dia nak kaya, dia tahu keberkatan rezeki ialah pada bersedekah. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, dia nak kaya ni, dia nak berkat rezeki dia ni, dia sedekah, insya-Allah. Tak ada orang sedekah macam jatuh bankrupt. Pernah dengar tak? Orang tu bankrupt sebab sedekah. Pelik betul, masuk surat khabar. Kalau orang bankrupt sebab salah urus tadbir duit, banyak kan. Tetapi kalau bankrupt sebab sedekah, tak pernah dengar. Jadi kalau dia nak berkat rezeki dia, nak kaya, dia pun bersedekah. Tapi jangan buat setting dia sebab saya nak kaya, saya sedekah. Tak kena, dia kena ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi itu antara perkara yang boleh menentukan juga takdir kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh ya? Okey, jelas. Alright. Kita teruskan yang terakhir. Muka surat 27. Perenggan pertama, dosa juga menjadi penyebab kepada turunnya bala bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas kali ini, muka surat 27. Jadi, orang banyak sangat buat dosa, banyak sangat buat maksiat, menjadi asbab Allah turunkan bala. Okey, betul juga. Manusia, kalau kita tengok sebelum kita kena COVID lah, macam-macam maksiat lah, ya Allah, sampai tak ada nak sekat. Kan? Yang sekat pula dipersalahkan. Kadang-kadang takut tengok, macam mana ni, orang nak buat baik, orang baik pula yang dipersalahkan. Orang yang
buat jahat, buat salah, mereka pula yang jadi menang mahkamah ke, benar ke di sisi undang-undang dan lain sebagainya. Allah takut tengok tiba-tiba nampak tu bila banyak sangat maksiat berlaku, turunlah bala. Bala ni bukan mesti buruk. Bala tu daripada ibtila. Ibtila tu maksudnya ujian. Ujian tu maknanya ada dua keadaan. Kalau kita tengok dalam exam peperiksaan ni, ujian bagi orang yang belajar dianggap sebagai apa? Sebagai nikmat lah. Sebab dia belajar, dia nak turun balik ilmu dia, nak cek balik kemampuan dia menguasai. Ujian bagi orang yang tak belajar apa dia? Bebanan lah. Satu bala-bala petaka lah kan. Tak study ni, tiba-tiba exam. Macam mana? Okey, begitu juga dengan bala. Bala ni bagi orang beriman, ia adalah ibarat suatu peringatan Allah SWT. Dia rasa nikmat. Okey, Allah tengah remind saya ni supaya saya kembali dekat dengan Allah. Banyak benda saya lupa, alpa lalai. Kita atau ulama-ulama kita dah tak dapat dah push lagi untuk membawa kebenaran ke. Allah turunkan COVID. Dah senyap duduk rumah semua. Dah konsert tak boleh buat, pesta arak tak boleh buat, pesta zina ke pesta apa pun dah tak boleh buat. 3 tahun. Allah sayang kita. Maka dengan itu duduklah rumah kan. Tengoklah link-link ceramah tengoklah YouTube, tazkirah. Lepas tu mula rasa pressure ni. Lama sangat rumah ni, nak cari kegembiraan. Kita pun dengarlah ceramah-ceramah yang memberikan kita kegembiraan kan? Dan dengan itu juga bagi saya sendiri, pengalaman saya, dapatlah saya belajar Risalah An-Nur. Risalah An-Nur ni nak kena belajar duk elok-elok. Ni saya ajar ni banyak. Saya masukkan Risalah An-Nur sebenarnya oleh Imam Sa'id Nursi daripada Turki kan. Jadi dia nak kena tenang. Kalau kita sibuk, hektik kan, pergi mengajar sana, mengajar sini, gerak sana, gerak sini, dia tak boleh duduk sekejap dengar lepas tu masuk dalam kepala. Dia tak boleh. Dia kena tenang, hati pun tak damai, akal minda tengah rehat, memang masuk. Itulah dia masa PKP. Bagi saya hikmah dia itu untuk diri saya dan keluarga saya. Alhamdulillah kami kenal Risalah An-Nur. Sebab tenang. Dah tenang sangat dah tu. 3 tahun duduk rumah. Alhamdulillah. Dan lepas tu ilmu tu saya kongsikan pada tulisan dengan masyarakat kan. Dalam ceramah-ceramah yang formal, di surau-surau, banyak kebaikannya. Dan ilmu tu jugalah saya guna untuk tolong orang sahabat-sahabat kita yang sakit mental, sahabat-sahabat kita yang tertekan macam-macam isu lah psikologi. Saya dapat ilmu daripada Risalah Nur tu, boleh tolong guide dia orang sikit-sikit kan. Alhamdulillah. Jadi perempuan pun mesti ada hikmah juga masa PKP. Kita bersyukur Allah bagi itu semua sebagai bala peringatan. Jangan diulang lagi kesilapan lalu. Rupanya dah endemik, ada lagi orang buat maksiat. Baru endemik terus buat maksiat. Keluar influenza pula. Tak ingat lagi ke Allah dah remind 3 tahun. Tak habis influenza, demam viral pula. Viral fever, HFMD pula dekat sekolah anak-anak. Aduh, macam-macam. Tapi tak, bagi kita ni, bagi kita orang beriman, kita tengok tu positif. Tak apa, ini maknanya kita belum kuat lagi kembali kepada Allah SWT. Belum cukup insaf lagi bertakwa kepada Allah SWT. Kalau insaf betul, tengok Brunei, tiap-tiap hari baca Yasin, baca Quran, baca Quran tiap hari. Cepat je COVID tak ada. Cepat dia tak payah pakai mask dah. Mask ni implikasi dia pada environment juga. Tu tercampak kat laut sangkut dekat burung, kat penyu kan. Mask kita ni, hai bala yang tiba manusia, haiwan juga jadi bangsa. Perempuan jadi kita ingatlah, insyaAllah bersungguh-sungguh ni. Saya sebut ni supaya perempuan pun bersungguh-sungguh memastikan setiap keluarga perempuan di rumah perempuan ni jangan ada maksiat. Tolong kita, tolong. Kalau ada 20-30 orang yang hadir ni, tak boleh nak kira saya, lebih kurang lah 30 orang yang hadir ni, bermakna 30 buah rumah. 30 buah rumah ni setiap seorang jaga rumah dia, jangan ada maksiat. InsyaAllah perlahan-lahan kita akan membuka lagi rahmat-rahmat Allah. Dan warahmatullahi wasi'ah, rahmat Allah itu luas. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Akan kami bukakan walau amanu ahlul qura, jika ahli qura, ahli orang-orang di tempat itu beriman kepada Allah, la fatahna alaihim, akan kami bukakan bagi mereka barakat, keberkatan-keberkatan. Banyak keberkatan-keberkatan. Daripada mana? As-sama, daripada langit, wal ard, daripada bumi.
maka kita akan jadi kaya, perempuan. InsyaAllah akan jadi kaya dengan keberkatan, kaya dengan rezeki, kaya dengan kedamaian, kebahagiaan, kegembiraan. Sebab turun berkat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab takwa. Walau amanu ahlul qura. Jika tertinggal. Walau amanu ahlul qura wattaqau. Takwa tu tertinggal. Jika ahli tempat itu beriman dan bertakwa, Allah turunkan. Dia jadi sebenarnya kan nak kaya tu bukannya buat maksiat banyak-banyak. Bukan jual produk-produk maksiat. Bukan menawarkan hikmat-hikmat maksiat. Mai datang Malaysia, ada perjudian yang terbesar. Bukan macam tu. Nak kaya tu adalah takwa, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya-Allah perempuan, tengok negara-negara yang kaya tu sebenarnya ramai orang bertakwa. Betul tak? Qatar tu saya baca tulisan seorang USA yang melancong ke Qatar. Dia kata 10 perkara yang kamu jumpa di Qatar ni kamu tak jumpa di negara lain. Lepas tu sama juga saya pernah baca, dia pergi Saudi, dia kata 10 perkara kamu jumpa di Saudi kamu tak jumpa di USA. Dia compare pula dengan USA kan. Antaranya apa? Kamu parking kereta, tinggal kunci dalam kereta, tak dicuri kereta itu. Betul tak? Betul. Tak ada orang nak curi kereta tu. Bukan kata terlupa kunci kereta. Tak perempuan. Tinggal kunci kereta tu cocok dekat dia punya starter tu. Orang tak curi. Ya Allah ya Rabbi. Berkat apakah itu? Nikmat apakah itu? Itulah negara-negara yang bertakwa. Nampak? Tu contoh-contoh. Kita pergi haji umrah kena curi tu lain. Tu haji umrah tu dah ramai berjuta manusia datang. Tapi kalau time-time biasa tak ada. Tak payah risau. InsyaAllah. Tinggal beg besar, masuk bilik air dalam hotel ke, tinggal kat depan. Nak masuk bilik air kat hotel, tak payah bawa. Orang tak ambil. Kan? Orang tak ambil. Begitulah nilai keberkatan bagi negara-negara bertakwa. Ni kita solat pun kena bawa handbag depan mata. Depan mata pun ada pencuri masuk ambil. Allah. Sujud-sujud bangun tak ada beg dah. Batal solat. Allahu Akbar. Betapa jauhnya lah kita. Tapi kok mana pun kita tetap gembira. Janganlah sedih sangat Ustazah share macam ni. Sedih ni Ustazah. Jangan. Kita di Malaysia ni masih baik lagi banding dengan negara lain. Alhamdulillah. Berkat lagi banyak lagi keberkatan kita ni. Kita tengok kita orang Islam 60% je, tapi Allah bagi kekayaan macam ni. Sebab apa? Kita ni pemurah. Orang Islam ni 60% Malaysia ni lah yang buka hospital di Gaza. Kan? Kita yang sikit ni lah buka sekolah Malaysia di Gaza. Dan sekarang dah ada taman strawberry Malaysia di Gaza. Dana daripada kita di Malaysia yang hanya 60% umat Islam ni. Dengan kebaikan itulah Allah bukakan keberkatan rezeki pada kita. Kan? Ni dosa-dosa yang ada ni kita nak jagalah. Orang Islam jaga. Cukup 60% ni jaga. InsyaAllah Allah sayangkan lagi Malaysia ni. InsyaAllah. Okey, rasanya itulah saja yang paling penting lah poin-poin saya rasa saya dah bawa semuanya daripada bab yang kedua. Alhamdulillah selesailah kita bab yang kedua. Jadi insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung ke bab yang ketiga, iaitu penyucian dari dosa-dosa lama dan dosa-dosa moden. Tapi saya rasa mungkin lebih sesuai kita pergi ke bab dosa-dosa hati kot, sebab dia lebih berkait sebenarnya. Kita belum pergi jauh lagi ni. Spiritual, mental, physical. Kita pergi ke dosa hati nanti insyaAllah, iaitu bab yang ke-17 kalau tak salah saya. Bab tu saya sendiri yang tulis, saya dan dengan Ustazah Asma Harun. So insyaAllah kita akan pergi terus ke bab tu dulu, dan kemudian kita pergi pula kepada bab dosa-dosa wanita dambaan neraka Ustazah Quratul Ain. Tak apalah kita lompat-lompat ikut susunan dia. Nanti ada penerbitan yang kedua, cetakan kedua. Kami dah susun semula ikut tajuk yang asal. Sebenarnya susunan asal bukan yang macam ni. Ni susunan yang diubah. Yang ke-17. Memang ada link Ustazah Asma. Nak bawa dia sekali ke sini? Boleh. Bila? Beritahu. Nanti saya ejah dengan dia insyaAllah. Buat forum. Boleh juga. Buat forum kat sini. Boleh insyaAllah. Bagi tahu bulan awal-awal macam kalau dari sekarang bulan September ke bulan Oktober ke, dia tak ada cepat, jadual dia penuh. Bulan awal 2-3 bulan awal. Kalau boleh plan sekarang mungkin untuk bulan 9-10.
boleh bagi tahu. Bagi 2-3 tarikh dulu. Bagi 2-3 tarikh nanti saya ejahnya dia. Tapi kena atas bukan Ogos Bos tak sempat kan. Memang dia takkan, dia penuh. Jadual dia penuh. Okey. InsyaAllah. Okey, jadi saya rasa itu dahulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah cukup sejam ya. Dan sekiranya ada sebarang soal jawab, bolehlah kita buka sedikit. InsyaAllah saya hentikan dulu live di sini ya. Mana dia punya organizer. Ataupun kita kita tutup dulu dengan doa lah ya. Tutup dulu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi